Putrajaya Winter. Putrajaya Winter, you all. Pada kebiasaannya, beginilah keadaan tempat-tempat pelancongan di Malaysia. Waktu puncak yang menyaksikan kedatangan jumlah pelancong tertinggi pada sepanjang tahun tersebut, Disember 2020. COVID-19 menjadi puncak. Penularannya tidak lagi dapat dikawal negara-negara dunia. Industri pelancongan antarabangsa lumpuh. Lokasi tumpuan pelancong kini sepi, tiada pengunjung. Saya rindu untuk bercakap dengan pelancong-pelancong luar. Saya rindu untuk bergurau senda, menari dalam bas. Saya suka gila benda tu. Sebab I rasa happening. Kalau diorang happy, I happy. Dan untuk bahagiakan diorang melancong, kena happy. So diorang datang sini bukan nak stres-stres. Diorang bukan nak tahu tentang apa sangat. Diorang nak gembira bersama dia. So kita datang, kita memeriahkan mereka. Kini tiada lagi kegembiraan yang dimaksudkan itu. Sejak Mac tahun ini, pintu sempadan negara ditutup sebagai langkah proaktif bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Dan ini tentu saja memberi kesan kepada industri pelancongan. Tiada pelancong bermakna tiadalah kerja. Bagi Nadira Mohsin, hampir setahun sejak beliau kehilangan mata pencarian. Bila tengok tu rasa macam down, rasa macam stres. Sebab bila tak ada turis, maknanya kita tak ada income. Apalagi turis guide ni majoriti kita orang semua freelance. So bila kita orang tak ada income, semua benda pun sangkut. Semua pun tak boleh bayar, semua sangkut. Lokasi pelancongan negara sudah benar-benar berubah wajah hanya dalam tempoh 12 bulan. Memang busy, memang ni tengah peak season kan, bulan 10 sampai bulan 1. Kadang-kadang tak balik rumah langsung, memang balik rumah untuk ambil baju je. Industri pelancongan menyumbang 3.5 juta peluang pekerjaan pada 2018, iaitu 23.5% daripada jumlah tenaga kerja keseluruhan. Daripada jumlah ini, berlaku peningkatan drastik dalam kalangan pemandu pelancong. Statistik pada tahun 2018, terdapat 15,363 pemandu pelancong di negara ini berbanding 567 orang pada tahun 1972 ketika kerjaya ini mula diperkenalkan. Bagaimanapun, COVID-19 nyata telah mengubah lanskap industri pelancongan Malaysia sebagaimana di peringkat global. Bantuan one-off sedikit sebanyak membantu. Namun apakah ia mencukupi bagi menanggung beban mereka untuk tempoh yang lebih lama? Kalau macam saya kira alhamdulillah lagi lah sebab duduk dengan family. Tapi ada yang kawan-kawan guide yang lain, ada yang macam dah ada anak 4-5 orang, ada yang ibu tunggal. Diorang lebih teruk lah, lagi sakit lah diorang. Sehingga sekarang belum ada tanda-tanda pandemik ini bakal berakhir dalam tempoh terdekat. Biarpun dunia telah bersedia dengan vaksin bagi membuka lembaran baru 2021. Sejumlah peruntukan diumumkan kerajaan bagi membantu memulihkan industri pelancongan yang menjadi antara penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. Baru-baru ni kan ada dalam bajet kerajaan akan diorang plan nak menaikkan taraf ya tempat-tempat pelancongan. Tapi kalau pendapat saya, naikkan tempat pelancongan tu bagus, naik taraf tu bagus, tapi mungkin kena fikirkan juga macam mana nak tarik balik pelancong datang lagi ke Malaysia ni lepas COVID kan. Mungkin dengan memperketatkan SOP untuk turis, bagi diorang yakin yang tempat kita selamat. Suatu ketika dahulu, pemandu pelancong merupakan barisan hadapan yang membawa imej negara di mata dunia. Minat saya minat untuk menjadi seorang pemandu pelancong yang bercerita tentang sejarah Malaysia kepada orang lain. Dan itu memang minat saya daripada waktu sekolah lagi sebenarnya. Yang pasti untuk Nadira dan rakan-rakannya, tiada kemeriahan di ambang tahun baru. Yang ada cuma persoalan bagaimana memastikan kelangsungan hidup dan sampai bila industri pelancongan terus suram. Sehingga detik itu tiba, kalimat selamat datang hanyalah kata yang tidak tahu hendak ditujukan kepada siapa.